sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil, sahabat saya Ustaz Zuhairi selaku Imam Masjid Al-Falah USJ 9, yang berusaha, yang dihormati barisan pimpinan, Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, yang dihormati, yang dimuliakan datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, ayahanda, ibunda, hadirin, hadirat, abang kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jal, malam ini malam yang mulia, dapat kita sama-sama di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat poster yang disusun oleh pihak masjid ni, program ya, bulan Maulid ini bulan yang sangat meriah dengan ceramah perdananya, dan malam ini insya-Allah slot kita forum perdana yang bakal kita bincangkan susuk tubuh seorang insan yang sangat istimewa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran suratul Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Tidaklah ya Allah mengutuskan Muhammad itu sebagai rasul melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Alhamdulillah, dengan kehadiran baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menikmati suasana Islam yang sangat indah, yang sangat damai sebagaimana pada hari ini. Syukur alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya perkenalkanlah ya, saya sebagai moderator malam ni ya, namanya Hasan Adli ataupun orang panggil Imam Muda Hasan. Sebab apa Imam Muda? Sebab program Imam Muda lah tahun 2011 dulu ya. Dan saya perkenalkan panel ya, tuan-tuan guru kita yang masya-Allah tabarakallah, orang alim yang penuh ilmu di dada insya-Allah, guru-guru kami yang dimuliakan. Panel kita yang pertama di sebelah kiri saya, Al-Fadil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, seorang penceramah bebas ya, penceramah di TV, radio yang sering kita lihat ya, di poster-poster kan, di masjid-masjid, masya-Allah, dan merupakan nakib kami juga, guru kami juga. Imam muda ni dia ada usrah ya, tapi lah ni susah nak jumpa dah ya, masing-masing sibuk, tapi ya kita raikan tuan guru kita sebagai nakib kami untuk imam muda. Yang sebelah kiri, sebelah kanan saya ya, pun wajahnya kita tengok tenang melihat wajahnya, masya-Allah ya. Dan saya selalu mengikuti tulisan Facebook perkongsian Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, asal daripada Johor, sebagai pimpinan Darul Mustafa, yang begitu tuan-tuan juga kenal melihat di TV. Tulisannya boleh ikutlah di Facebooknya yang sering kali berkongsi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. InsyaAllah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya pun tak naklah buang masa ya. Banyak perkara yang kita akan bincangkan pada malam ini. Untuk itu tuan-tuan, untuk soalan pertama kita mintalah kepada Al-Fadil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri untuk membahaskan ataupun berkongsi dengan kita semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya. Kalau kita lihat terlalu banyak kelebihan kan,
Kelebihan selawat, Nabi kata, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa selawat kepada Nabi satu kali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Dan banyaklah dalil tentang begitu besarnya kelebihan selawat ini. Dan mungkin Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir boleh kongsikan kepada kita antara kelebihan selawat yang mungkin dapat menjadikan kita ni umat yang mencintai, menambahkan kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah bila kita tahu kelebihan-kelebihan ya selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya, falyafadhal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'da. Terima kasih pada adinda kami Imam Muda Hasan yang sentiasa muda, kan? Tuan-tuan panggil dia lagi 20 tahun pun dia masih muda lagi, insya-Allah. Dan Imam Muda ni untung dia cuma ada 3 season aja, tapi selama-lamanya lah dia muda, kan? Imam Muda Hasan yang tak lekang dengan senyumannya, dengan lesung pipit di pipi, kan? Imam Muda Hasan seorang peniaga jubah, antara pioneer jubah dulu, Masya Allah, antara yang awal buat macam-macam desain jubah, kan? Masya Allah, Imam Muda Hasan Adli. Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari yang tak perlu saya terangkan, tak perlu lagi kita nak kenalkan lagi, sebab banyak ilmu-ilmu beliau yang disebarkan di pelbagai medium, Alhamdulillah. Banyak tulisan-tulisan beliau yang Masya Allah sangatlah bagus untuk kita memahami bagaimana sebenarnya cara berfikir dalam Islam, kan? Tuan Nazir, seluruh rejatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para asatizah, para habaib, kan? Tak dilupakan, saya nampak ada tu Tan Sri, Datuk Sri Syed Zainal Abidin, Syed Muhammad Tahir, baru menang tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Masya Allah. Ni kalau dah ada tokoh Maulidur Rasul kat bawah, macam mana kita nak bercakap ke depan ni, kan? Kita tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah pun tidak, kan? Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam ni kita bertemu untuk menambahkan lagi rasa rindu cinta kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh janji tak satu perkara, setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat sekali, supaya kita tak jadi orang yang bakhil. Kan? Orang yang bakhil bila disebutkan nama baginda, dia tak mau selawat, rugilah. Kenapa dinamakan bakhil? Sebab dia memang betul-betul kedekut punya. Kedekut pada siapa? Kedekut pada diri sendiri sebenarnya. Dia lebih kedekut lagi daripada orang yang kedekut nak bersedekah pada orang lain. Orang yang tak mau berselawat adalah orang yang kedekut pada diri dia sendiri. Diri dia pun dia tak nak tolong, bukan kata orang lain, kan? Dan benda tu dia mampu pula tu. Tu sebablah kita kata dia kedekut. Bukan kita yang sebut dia kedekut, sebenarnya Nabi SAW yang gelarkan bakhil itu begitu, kan? Bakhil yang sebenar-benar. Dekat sini je kita dah nampak dah kelebihan berselawat pada Nabi SAW sebenarnya. Jadi sepanjang kita berforum sampailah habis nanti, tak tahulah berapa puluh pusingan ni, Imam Muda Hasan punya soalan.
Selagi mana belum habis, lagi itulah tiap-tiap kali kita dengar saja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selawat. Para ulama kata kita akan menyesal di akhirat nanti dengan adanya kita dalam majlis-majlis yang tak ada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita mungkin rasa tak ada apa-apa. Kita duduk-duduk tak ada selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Tapi di akhirat kita akan rasa menyesal. Kenapalah aku habiskan masa aku duduk dalam majlis-majlis yang langsung tak ada selawat pada baginda. Di dunia majlis yang ada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kita akan rasa untung. Untung kita Allah pilih kita. Kan? Walaupun dekat dunia mungkin dia tak rasa untung, di akhirat pasti dia akan dapat rasa untungnya. Duduk dalam majlis yang ada padanya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kirakan kelebihan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terlampau banyak, macam Imam Muda Hasan sebut tadi, terlampau banyak. Kan? Kalau nak dikira-kira, ulama dia kira tak habis-habis. Sebab ulama yang ni kata berapa banyak, yang ni pula kata berapa banyak, tapi lain pula. Yang ulama yang ini kata 100, yang ulama ni kata 700, yang ulama ni kata 1000. Ada sahaja kelebihan demi kelebihan berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukuplah satu ayat Al-Quran yang jelas menunjukkan kelebihan dia. Satu ayat ni pun sebenarnya dah lebih dah daripada segala-gala yang lain. Iaitu ayat yang semua orang lelaki hafal, insya-Allah. Kan? Ayat yang berbunyi, ba'da'uzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang lelaki hafal semua ni, insya-Allah. Kalau ada yang tak hafal, confirm waktu khutbah Jumaat tidur je lah dia. Kan? Dia kalau sedar, insya-Allah dah hafal. Sebab berapa ribu kali dah kita dengar ayat ni. Dengan makna dia pun kita faham. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah ke atas baginda dan berikanlah salam penghormatan yang sebaik-baiknya pada baginda. Bila kita perhatikan ayat ni, kenapa saya kata ayat ni kelebihan selawat? Sebab Allah yang memulakan, innallaha, Allah mula, wa malaikatahu, dan para malaikat berselawat ke atas baginda. Mana ada perintah taklif yang Allah buat lepas tu suruh kita buat selain daripada selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya itu pun dah cukup dah. Kita tengok yang itu pun kita dah kata, ya Allah, apa lagi kita nak? Kan? Selain daripada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula ayat itu Allah Taala nyatakan dengan dipanggil fi'ilnya mudhari'. Apa? Perbuatan itu dalam bentuk berterusan. Yusalluna. Kan? Malaikat sentiasa berterusanlah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada dulu sekali sampailah kiamat akan adalah para malaikat yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita tak nak lagi, kita tak rasa benda tu besar. Bahkan ada yang kata, apa ni nak suruh selawat banyak-banyak. Ada hari baru ni ada saya tengok ada satu orang dia bercakap, dia kata tak habis-habis selawat. Dia kata saya rasa dah terlajak sangat, dah terlebih overdose, dia kata. Subhanallah, overdose. Selawat memang takkan overdose. Kan? Selawat kita ni tak ada overdose. Dia kata, kenapa saya nak selawat je, ajarlah orang istighfar pula. Seolah-olah orang yang berselawat tidak beristighfar. Kan? Selawat pada Nabi SAW memang takkan overdose berdasarkan hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Hadis yang mana bila beliau bertanya pada Nabi SAW, berapa banyak aku nak berselawat pada engkau? Kan? Maka ada timbang taranya, ada pertimbangan lagi. Kalau aku buat begini macam mana? Kalau aku buat 1/4 macam mana? 1/3 macam mana? 1/2 macam mana? 2/3 macam mana? Setiap kali dia cakap macam tu, Nabi SAW kata, bagus.
Kalau kau tambah, lagi bagus. Kan? Kalau kau tambah, lagi bagus. Kalau kau tambah, lagi bagus. Sampai dia kata apa? Aj'al, aku jadikan semua ibadat aku semuanya selawat. Maknanya satu hari, satu malam, aku selawat je pada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kelebihan dekat sini? Idzan tukfa hammuk. Akan hilanglah keluh kesah engkau, segala engkau punya keperluan semuanya akan dicukupkan. Lagi akan diampunkan dosa-dosa engkau. Ulama nyatakan hadis ini menunjukkan apa? Kelebihan selawat ini dunia dan akhirat. Pertama, segala macam keperluan dunia kita akan dicukupkan. Kepeningan kita, keserabutan kita pada urusan dunia, Allah Ta'ala akan perbaiki, Allah Ta'ala akan elokkan. Sebab kita banyak selawat. Maknanya dunia ni, lagipun dunia ni yang kita nak ketenangan. Kan? Yang kita nak, yang sebenar-benar dekat dunia ni kan tenang. Sakinah. Itu yang kita nak dekat dunia. Kaya macam mana sekalipun, yang kita nak tenang. Kan? Ketenangan itu kunci kebahagiaan. Jadi kita nak ketenangan. Nak tenang macam mana? Banyak selawat pada Nabi SAW. Di akhirat, apa yang kita nak? Kita nak keampunan daripada Allah. Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Maka di akhirat, pastilah mendapat syurga. Itulah yang kita nak. Kan? Jadi selawat, dia ada dua-dua. Dunia punya kelebihan pun ada. Akhirat pun pasti ada. Bahkan di akhirat lebih lagi. Okey. Banyak lagi. Kalau kita nak cerita satu persatu, memang sampai minggu depan pun tak habis. Lagi-lagi kalau bagi Ustaz Iqbal yang jawab soalan ni. Kan? Dia, soalan ni sebenarnya saya tengok balik macam ada tertukar. Sebenarnya patutnya soalan satu bagi Ustaz Iqbal, soalan dua bagi saya. Bab dalil-dalil maulid, bab membantai Wahabi yang kata bid'ah maulid ni bagi pada saya, insya-Allah. Kan? Sebab bidang saya memang bidang fiqh perbandingan mazhab. Jadi memang banyaklah seni berdebat tu, kan. Cuma sekarang ni dah malas dah kan. Dah tua. Dah malas nak berdebat dah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Bila kita berbicara tentang selawat pada Nabi SAW, saya nak ajak tuan-tuan, ada satu amalan yang diajar oleh salafus salih yang cukup ditekankan juga oleh guru kami Syekh Ali Jumaah Hafizahullah. Dia tekankan amalan ni, dia kata cuba buat setiap hari. Para salafus salih memang biasa buat. Kan? Begitu jugalah yang ditekankan oleh Al-Habib Zain bin Sumit, juga tekankan amalan yang sama. Dia kata lepas subuh dengan lepas maghrib baca selawat 100 kali. Selawat 100 kali. Apa kelebihan dia? Allah Ta'ala akan tunaikan 100 hajat kita. 70 hajat akhirat, 30 hajat di dunia. So totalnya 100. Macam mana cara nak buat bagi 100 tu? Senang. Caranya baca dulu ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian sambung dengan Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. Pendek je dah. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. Baca 100 kali. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. 100 kali agak berapa minit? Mungkin 2 minit, 3 minit aja. 100 kali. Jadi tak lama pun ambil masa dia. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. Pendek je. Senang sangat nak buat benda ni tuan-tuan. Cuba try. Kan? Lepas subuh buat 100, lepas maghrib buat 100 kali. Kalau kita dengar yang ini punya cara selawat, maka kita tak pelik ada orang berselawat 20,000 kali sehari. Kan? Ada seorang qari kita yang meninggal tahun lepas, 12 Rabiul Awal, orang Kelantan, Imam Masjid Bulat, kan? Ustaz Wan Ainuddin. Dia, saya berforum di Masjid Bulat tu hari tu. Setiausaha masjid bagi tahu pada saya. Dia kata, Ustaz Wan Ainuddin ni, dia bercita-cita sangat nak meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal. Dan memang dia dapat. Tahun lepas dia meninggal 12 Rabiul Awal. Muda lagi umurnya, belum 40 tahun. Kan? Dia balik ke Kelantan, dia dapat rumah dari kerajaan negeri sebab dia juara tilawah antarabangsa. Balik ke Kelantan nak bersihkan rumah tu,
dia sesak nafas, dia baring, isteri dia ada sekali waktu tu, isteri dia dengar sendiri dia mengucap dan dia berselawat. Lepas tu dia meninggal. Kan? 12 Rabiul Awal. Jadi ditanya apa amalan dia? Apa amalan dia? Dia katakan dia ni sangat banyak berselawat pada Nabi SAW. Setiap hari dia akan berselawat pada Nabi SAW tak kurang daripada 10,000 kali. Kan? Ada kata 12,000, ada kata 20,000 kali dia berselawat pada setiap hari. Orang muda. Dan dia ahli Quran. Dia ahli Quran. Macam Imam Mudasan, orang hebat Quran. Kan? Dia banyak baca Quran. Bukannya maknanya dia tak baca Quran, dia banyak. Dia imam pula tu, imam masjid. Kan? Tapi selawat daripada Nabi SAW sangat banyak. Maka tak pelik dia meninggal dunia pun pada hari yang dia nak sangat-sangat. Dia dapat apa yang dicita-citakan, dan mudah-mudahan dia dan juga kita semua dapat bangkit bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, selawat pada Nabi SAW ni memang betul-betul menambahkan cinta kita pada Nabi SAW. Sebab bila Nabi bagi tahu inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah, atau kama qala SAW, ada pelbagai riwayat, pelbagai bentuk matan tersebut. Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Tak pelik, sebab bila orang tu banyak berselawat, itu tanda cinta pada Nabi SAW. Makin banyak selawat, makin cinta pada baginda. Orang yang suka sesuatu, dia banyak sebut perkara tu. Kan? Man ahabba syai'an aktsara min zikrih. Siapa suka sesuatu, dia akan banyak sebut benda tu. Kalau sayang pada Nabi SAW, nescaya akan banyaklah kita berselawat pada Nabi SAW. Ada satu orang petugas di kedutaan Mesir. Ini cerita dalam 10 tahun lepas saya rasa, ataupun hampir-hampir 10 tahun lepas. Saya berkhutbah di Ampang waktu tu, dekat dengan kedutaan Mesir tu. Lepas sembahyang Jumaat, dia datang jumpa saya. Orang Arab ni lah, orang Mesir ni. Dia datang jumpa saya, dia kata, Syekh, boleh tak engkau terangkan kepada aku, engkau bagi aku tips macam mana nak mimpi jumpa Nabi. Kan? Jadi kita pun jawab je lah. Kita kata, banyakkan selawat pada baginda. Kita cakap macam tu je lah. Dia kata, yang itu aku dah buat dah. Dan Alhamdulillah 3 kali dah aku mimpi. Jadi aku nak mimpi lagi. Saya pula tanya dia, 3 kali dah mimpi, macam mana cara? Kita pula tanya dia. Dia jawab, ini cara dia. Cara dia, dia kata, yang aku buat adalah lepas sembahyang isyak, aku terus berselawat pada Nabi SAW. Aku tak buat benda lain. Aku tak buat apa pun lepas sembahyang isyak melainkan selawat pada Nabi SAW. Aku tak bercakap walaupun sepatah pun. Dan dia kata, aku berselawat terus menerus sampailah aku tertidur. Dia kata, lama lah. Kan? Jadi terus menerus dia selawat sampai dia tertidur. Tidur tu mimpi jumpa Nabi SAW. Dia kata, tak pelik lah. Kan? Saya tanya pula, nama dia siapa? Dia kata, nama dia Muhammad bin Ahmad bin Hamid bin Mahmud. Nama dia lengkap, keturunan dia semuanya nama-nama Nabi SAW. Saya kata, tak peliklah engkau dilahirkan daripada keluarga yang mencintai Nabi SAW. Satu pengajaran kat sini apa dia? Kita nak juga ahli keluarga kita juga mencintai Nabi SAW. Orang Melayu, Masya Allah, Alhamdulillah, suka letak nama anak ada Muhammad. Bagus sebenarnya, sebab itu tanda cinta pada baginda. Kan? Bagus. Cumanya dia ada satu weight, satu benda yang besar bila kita letakkan Muhammad itu. Ingat bahawasanya kita perlu mencintai baginda SAW, dan mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit daripada saya untuk pusingan yang pertama. Apa pun macam Imam Muda sebutkan tadi, terlalu banyak kelebihan selawat untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan tinggal lagi sama ada kita nak ataupun tidak
hadis yang Imam Buddha baca tadi pun sebenarnya dah cukup juga. Sekali kita selawat, Allah selawat 10 kali pada kita. Kita selawat 10, Allah selawat sekali pun sebenarnya dah cukup besar dah. Apatah lagi selawat sekali, Allah selawat 10 kali. Allahuakbar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir atas perkongsian berkenaan dengan kelebihan-kelebihan selawat. Nak disebut satu persatu terlalu banyak. Antara yang disebut pada saya melihat yang disebutkan berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, banyaknya selawat kepada Nabi SAW menghilangkan keluh kesah. Itu kata Nabi, menghilangkan keluh kesah, akan dicukupkan keperluan hidup kita, insya-Allah dunia dan akhirat, dan diampunkan dosa. Ya, mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah ya untuk bertemu dengan Nabi dalam mimpinya. Boleh buatlah lepas ni tuan-tuan ya, lepas Isyak kita selawat banyak-banyak ya. Sebenarnya bukan kita saja yang merindui Nabi, bahkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, haiwan melata semuanya mencintai Nabi. Sehinggakan riwayatnya menceritakan sebatang pohon tamar yang menangis. Sebab tu yang Dakmi ya, penasyid kita, dia ambil kisah tu, dimelodikan supaya kita tahu kisah itu. Tangisan itu dari sebatang tamar yang dahulunya menjadi mimbar sandaran Rasul ketika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Tuan-tuan dengarlah original Dakmi, suara saya tak sedap. Maknanya disebut tangisan itu dari sebatang tamar. Makna katanya pokok pun dia rindukan kepada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz Iqbal ya. Hari ni baru-baru ni kita dengar ada orang mempertikaikan sebenarnya yang sepatutnya bukan Maulidur Rasul, bukan majlis maulid kita ni. Sepatutnya dia kata majlis yang sebetulnya majlis zikra zikra ar-Rasul. Jadi hak maulid dah tak ada dah katanya. Sekarang ni majlis zikra majlis memperingati Rasul. Maulid ni kan kelahiran, jadi Nabi dah tak lahir lagi dah, memperingati. Jadi term-term itu menjadi perbualan pada hari ni. Selama ni sejak zaman dulu salah ke kita buat ni, kita sebut maulid Nabi ni ya. Saya ingat waktu saya mengaji di Syria dulu tuan-tuan kan. Di Syria dulu tuan-tuan hadirin sekalian, boleh kata setiap minggu ada majlis maulid. Dipindah daripada satu masjid, minggu depan masjid lain, meriah. Dengan qasidahnya dipanggil syekh-syekh besarnya, seronok. Daripada lepas Isyak sampailah ke subuh esoknya. Ya, yang mengantuk dihidangkan kopi Arab, kena tu memang segar biji mata. Itu di Syria lah. Jadi nak cerita dekat negara kita ni ya. Hampir-hampir ke subuh ya. Lama. Minggu depan masjid lain pula. Itu pengalaman lah ya. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, tu nak tanya kepada Ustaz Iqbal, adakah disebutkan sebagai maulid Nabi ni salah ke, ataupun apa komen Ustaz tentang perkara ini? Dipersilakan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Fadhil Imam Muda Hasan hafizahullah. Dan yang saya hormati lagi, saya segani sahabat saya Al-Fadhil Al-Mukarram Al-Habib As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri hafizahullah, yang Masya Allah bersama dengan saya orang-orang yang hebat, dan saya dapat rasakan betapa kerdilnya saya bersama dengan mereka. Dan mudah-mudahan pendampingan saya di atas pentas bersama dengan mereka ini mendapat limpahan dan curahan ilmu daripada mereka, limpahan cahaya dan keberkatan daripada para ilmuwan muda kita yang nama yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita, yang telah banyak berkorban dalam menyebarkan ajaran suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila saya dapat soalan ni, memang betul apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Said tadi, bahawa mungkin tertukar soalan.
Mula-mula dapat soalan berkenaan dengan selawat, saya sangat berkeinginan, saya ingin soalan ini. Sebab berkenaan dengan maulid, adakah boleh ataupun tidak, ataupun perlu kepada nama baru zikr ar-rasul. Saya jarang berceramah berkenaan dengan perdebatan. Kan tetapi untuk menjawab isu tersebut, saya menjawab secara orang-orang kampung lah, ya, untuk mudah-mudahan kita dapat faham, ya. Jadi ada kekeliruan yang ditimbulkan oleh segelintir pihak bahawa maulid adalah suatu sambutan yang bid'ah, dengan alasan bahawa ianya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tak pernah buat, kenapa nak buat maulid? Kalau para sahabat yang hidup pada zaman Nabi tak pernah buat maulid, kenapa nak buat maulid? Kalau anak-anak murid kepada sahabat yang dinamakan sebagai tabi'in tidak pernah buat maulid, kenapa hendak buat maulid? Kemudian tabi'ut tabi'in, kenapa mereka tak pernah buat maulid? Yakni salafus salihin, orang-orang yang berada pada 3 kurun yang pertama, tidak direkodkan mereka pernah melakukan majlis maulid. Kenapa kita hendak bermaulid? Dan di sini saya ingin menekankan bahawa majlis maulid intipatinya adalah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intipatinya adalah supaya kita dapat bergembira dan dapat menzahirkan kegembiraan di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu tetap timbul desas-desus mengatakan, adakah di dalam agama kita mengajar untuk menyambut hari kelahiran? Adakah agama yang suci ini mengajar untuk kita sambut birthday? Adakah ini sesuatu yang digalakkan, sesuatu yang dianjurkan? Adakah ada dalil daripada Al-Quran ataupun dalil daripada hadis sahih yang menunjukkan bahawa kita perlu untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya ialah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana segelintir pihak mengatakan bahawa Nabi Muhammad tak pernah sambut maulid, para sahabat tak pernah sambut maulid, tabi'in tak pernah sambut maulid, salafus salihin tak sambut maulid. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan juga kitab-kitab hadis yang lain menyatakan dengan jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu bagi menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang sahabat telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan hari Isnin, apa yang terkandung di sebalik berpuasa pada hari Isnin? Apakah hikmah di sebalik disyariatkan untuk berpuasa pada hari Isnin, disunnahkan? Maka sahabat bertanya hikmahnya, rahsianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan sangat istiqamah dengan puasa hari Isnin dan menganjurkan untuk puasa hari Isnin. Maka timbul persoalan di sisi para sahabat untuk mengetahui apakah di sebalik puasa hari Isnin tersebut. Dan jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawapan yang jelas menunjukkan bahawa puasa hari Isnin itu dianjurkan adalah demi untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata yang lain, untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad, menyambut kegembiraan di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, yaumun wulidtu fihi, puasa hari Isnin itu adalah bersempena hari di mana aku dilahirkan. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa.
Kemudian persoalan yang lain datang. Baik, saya tak pernah tahu rupanya Rasulullah sambut maulid. Maulid maksudnya kelahiran. Dalam bahasa Arab, maulid adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Arab, maulid boleh menjadi dua makna. Satu, tempat kelahiran. Yang kedua adalah masa kelahiran, tarikh kelahiran, waktu kelahiran. Maka persoalan yang lain pula timbul. Kalau Nabi SAW tunjukkan sambutan hari kelahirannya dengan berpuasa, kenapa kita tidak berpuasa? Kenapa menyambutnya dengan cara yang lain? Dengan cara membuat forum, dengan cara membuat majlis maulid, dengan kasidah, dengan memuji Rasulullah SAW. Kenapa dibacakan sirah, kenapa dibacakan syama'il, kenapa dibacakan selawat di dalamnya, mendendangkan di dalam masjid? Daripada mana ini semua datang? Kenapa tak berpuasa sahaja? Maka persoalan yang seperti ini adalah suatu kemusykilan di dalam keilmuan agama. Kerana untuk menyatakan bahawa bagi menyambut kelahiran Nabi SAW hanya boleh berpuasa sahaja, cara lain tidak boleh, ia memerlukan dalil yang khusus yang menyatakan bahawa dilarang untuk menyambut hari kelahiran Nabi SAW dengan cara yang lain, hanya boleh berpuasa sahaja. Di dalam usul fiqah, ianya dipanggil sebagai takhsis. Takhsis. Takhsis ini iaitu sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dikhususkan ataupun sesuatu yang dilimitkan ataupun dibataskan kepada suatu perkara sahaja. Maka untuk takhsis ianya memerlukan dalil. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan bahawa seseorang yang menyatakan bahawa sesuatu amalan itu khusus hanya kepadanya sahaja, hendaklah membawa dalil yang jelas, yang terang, yang nyata, yang menunjukkan ianya adalah sesuatu yang khusus. Maksudnya untuk mengatakan untuk menyambut kelahiran Nabi hanya khusus boleh berpuasa sahaja, yang lain tak boleh. Cara bentuk ibadah yang lain, cara amal kebaikan yang lain tak boleh. Dengan cara untuk buat jamuan tak boleh, untuk memanggil orang ke masjid untuk bermajlis tidak boleh, hanya boleh berpuasa sahaja. Takhsis yang seperti ini mengkhususkan hanya berpuasa sahaja. Ulama usul fiqh menyatakan bahawa ia memerlukan dalil, ia memerlukan nas yang jelas daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan hanya boleh berpuasa sahaja. Dan kita akan jumpai tidak akan ada dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menghadkan ataupun mengkhususkan cara sambutan ke atas kelahiran Nabi SAW hanya dengan berpuasa sahaja semata-mata. Bahkan daripada hadis ini ulama dapat istimbat ataupun dapat menggali hukum bahawa sempena sambutan kelahiran Nabi SAW, baginda berpuasa adalah sebagai suatu tanda bahawa boleh melakukan sesuatu amalan yang ekstra, sesuatu yang melebihi daripada keadaan biasa bagi menunjukkan kegembiraan di atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai suatu bentuk dalil ataupun suatu petunjuk, suatu alamat bahawa umat ini boleh melakukan apa sahaja bentuk amal kebaikan untuk menunjukkan kegembiraan di atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah azan Isyak. Baik, kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan Isyak. Lalu timbul persoalan yang lain bahawa baik, maulid itu adalah hari di mana Nabi SAW lahir, iaitu 12 Rabiul Awal ataupun pada tarikh-tarikh yang lain, iaitu pada hari yang mana Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW di Mekah Al-Mukarramah, yang ianya disebutkan dalam Rabiul Awal. Maka ada orang yang mempertikaikan, kenapa kamu sambut setiap tahun kepada maulid Nabi SAW, sedangkan maulid itu adalah hari kelahiran, iaitu ketika Siti Aminah melahirkan, ketika itu saja patut disambut kelahiran. Kenapa disambut setiap
ada yang sambut setiap minggu. Ada. Kalau di Syria, Ustaz, setiap minggu. Begitu juga kami di Tarim Hadramaut, Yaman. Di Tarim Hadramaut, Yaman juga setiap minggu, bukan setiap tahun. Maulid bukan setiap tahun, setiap minggu. Tapi dalam setiap minggu, setiap hari. Kalau kami di Tarim, setiap hari masjid ini hari ini, esok masjid tu, esok lagi masjid tu. Jadi nanti minggu depan pusing lagi. Bukan setiap minggu lah, minta maaf, setiap hari kalau kami di Hadramaut. Kalau di Mesir macam mana, Ustaz? Setiap harian, setiap hari di Mesir, setiap hari yaumian menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita buat majlis seperti ini ada tahunan. Kalau di Syria mingguan, kalau di tempat saya setiap hari. Kalau di Mesir tempat para ulama, berkumpul para ulama di Mesir juga harian, ada tempat mingguan, ada tempat bulanan dan sebagainya. Walhasil, maka persoalan datang, kenapa kamu sambut setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun? Kerana kelahiran yang datang itu sekali saja, iaitu ketika Siti Aminah melahirkan. Ataupun ada yang mempertikaikan Abu Lahab yang bergembira di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang direkodkan di dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, bahawa seorang daripada ahli keluarga Nabi telah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab dan bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu wahai Abu Lahab di alam sana setelah mati? Maka Abu Lahab mengatakan, setiap hari aku diazab kecuali hari Isnin. Kerana pada hari Isnin itu ketika Muhammad dilahirkan, aku telah membebaskan hamba-Ku Suwaibah sebagai tanda gembira di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari Isnin aku telah diringankan azab, iaitu susu keluar daripada jari Abu Lahab di alam barzakhnya, sehingga dia mendapat keringanan azab pada setiap hari Isnin. Walaupun ianya adalah mimpi, dan ulama Imam As-Suhaili dan juga ulama yang lain mengatakan ahli keluarga Nabi yang bermimpi itu adalah pakcik Rasulullah bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dan ada orang yang mempertikaikan ini kan mimpi. Mimpi kan mainan tidur. Kenapa nak ambil mimpi untuk nak menyatakan tentang kelebihan menyambut kegembiraan di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, seolah-olah mimpi itu tidak ada peranan langsung di dalam agama. Seolah-olah di dalam keilmuan Islam, mimpi ini tertolak secara mutlak, secara total, langsung tak boleh pakai. Seolah-olah mimpi ini tidak ada tempat di dalam keilmuan Islam. Mimpi mainan tidur, seorang tidur, dia ngigau, dia terlena dalam lena, dia nampak macam-macam, dah mainan tidur. Subhanallah, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW selepas daripada salat subuh sentiasa berkumpul dengan para sahabat dan bertanya, ada tak di antara kalian yang bermimpi malam tadi? Rasulullah tanya para sahabat, ada sesiapa yang nampak mimpi apa-apa malam tadi? Ada siapa bermimpi? Para sahabat mengatakan, malam tadi kami tak nampak apa-apa dalam mimpi. Kami tak bermimpi apa-apa ya Rasulullah. Dan kadang-kadang ada sahabat yang mengatakan mimpi mereka. Kalau mereka nampak mimpi, mereka akan beritahu kepada Rasulullah. Dan jika mereka tidak ada nampak mimpi, Rasulullah beritahu, malam tadi aku bermimpi. Hadis Sahih Bukhari. Aku bermimpi. Dalam mimpi aku ni aku nampak ini, nampak itu, nampak ini. Kalaulah mimpi itu langsung tidak ada peranan di dalam agama, tidak ada peranan dalam keilmuan Islam, Rasulullah tidak akan tanya kepada para sahabat. Kalau ia hanya mainan tidur, Rasulullah tak perlu tanya para sahabat, adakah sesiapa yang nampak mimpi? Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah mengatakan mimpi yang didapati oleh orang-orang mukmin sebahagiannya adalah al-mubasyirat, iaitu pembawa berita gembira. Sebahagian daripada mimpi-mimpi orang yang beriman, di dalamnya ada suatu bentuk message dan juga glad tidings. Di dalamnya ada ilmu. Hatta Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyatakan bahawa apa-apa amalan ataupun zikir yang seseorang itu dapat di dalam mimpi, yang mana amalan itu tidak bercanggah dengan agama, tidak bertentangan dengan akidah, amalan itu boleh diamalkan. Ini setara Imam Syatibi ni. Kalau kita kenal Imam Syatibi ni bagaimana orangnya,
Beliau mengatakan mana-mana zikir ataupun jenis-jenis selawat ataupun jenis-jenis amalan yang didapati. Kadang-kadang dalam mimpi ini kita ada jumpa orang soleh, dalam mimpi kita ada jumpa wali Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kita amalan untuk kita amalkan. Maka boleh tak untuk kita amalkan? Imam Syatibi mengatakan diperbolehkan apabila amalan itu selari dengan ajaran Islam. Maksudnya kandungan bacaan lafaz doa ataupun zikir tersebut tidak bertentangan dengan akidah. Kalau kita tidak faham makna di sebalik amalan tersebut, kita bukan alim ulama, kita boleh rujuk mimpi tersebut kepada alim ulama yang arif di dalam bidang ini. Kita rujuk bahawa saya mimpi begini, amalan yang saya dapat begini, saya disuruh berzikir dengan begini dan dengan bilangan yang sebegini, bolehkah saya amalkan? Tanya kepada ulama yang arif berkenaan dengannya. Maka Imam Syatibi, bahkan bukan saja Imam Syatibi, ulama-ulama yang lain mengatakan ianya diperbolehkan. Al-Mubasyirat, ya. Maka apa yang didapati oleh Abu Lahab tadi, Imam Bukhari masukkan di dalam sahihnya, bukan di dalam Adabul Mufrad. Ya, Adabul Mufrad kita faham di dalamnya ada sebahagian daripada riwayat dhaif. Beliau masukkan di dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari adalah terkenal dengan orang yang mempunyai kebijaksanaan dan kefahaman ilmu berdasarkan hadis-hadis yang dimuatkan di dalam tajuk-tajuk yang beliau letakkan. Ulama menyebutkan sebagai fiqhul Bukhari fi tarjumatihi, fikih ataupun kefahaman yang mendalam, kebijaksanaan, kejeniusan Imam Bukhari dalam memahami hadis adalah letak apakah penamaan bab yang beliau letak, penamaan tajuk pada setiap fasal, setiap bab, dan apakah hadis-hadis yang dimasukkan di dalamnya, bagaimana ia related antara satu sama lain. Dan kalau menurut Imam Bukhari, mimpi tidak ada kena-mengena langsung dalam keilmuan Islam, beliau tak perlu masukkan mimpi seorang yang berjumpa dengan Abu Lahab yang mendapat keringanan azab setiap daripada hari Isnin kena menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada persoalan, kenapa sambut setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan Maulid Nabi SAW? Kenapa sambut berulang-ulang? Cukup sambut sekali sudah. Jawapannya, puasa hari Isnin yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disuruh untuk sekali saja berpuasa bersempena dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun wulidtu fihi. Ianya dianjurkan untuk berpuasa setiap hari Isnin bersempena dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mempertikaikan kenapa hendak sambut berulang-ulang, ianya bercanggah dengan apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda anjur untuk sambut kelahiran baginda dengan berpuasa tersebut setiap minggu. Maka ianya menunjukkan bahawa seseorang boleh menyambut kelahiran Nabi SAW berulang-ulang, tidak hanya terhad kepada waktu kelahiran Nabi SAW saja, yang kita tidak hidup pada zaman tersebut. Ya, Abu Lahab hidup pada zaman tersebut, kita tidak hidup. Tetapi ulama tidak ada ulama yang melarang daripada umat Islam untuk terus menerus menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbalik kepada persoalan yang diberikan, mengatakan kenapa kamu sambut maulid? Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Sepatutnya zikra ar-rasul. Perkataan zikra ar-rasul juga tidak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mengatakan maulid ini tidak ada pada zaman Nabi, maka zikra ar-rasul juga tidak ada zaman Nabi. Maka apa yang berada di sebalik nama itulah yang patut ditekankan, intipati ataupun kandungan di sebalik maulid. Apa yang disambut di sebalik maulid? Iaitu majlis untuk mengingatkan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bangkitkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga zikr ar-rasul, yang kalau seseorang itu mengatakan Rasulullah tak sambut kelahirannya, kita buat zikr ar-rasul. Kamu buat zikr ar-rasul juga sempena sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu buat zikr ar-rasul setiap tahun, bermakna kamu mengulang-ulang membuat sesuatu bersempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hakikatnya dalam agama kita,
menyambut kelahiran Nabi SAW sebenarnya bukanlah hanya dengan berpuasa, tetapi Rasulullah SAW juga melakukan dengan sesuatu yang lain seperti mana yang disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam Ad-Dalail dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jam, bahawa Rasulullah SAW setelah mendapat kenabian, baginda membuat akikah untuk diri beliau sendiri. Sungguh pun Nabi Muhammad sudah mengetahui bahawa pada hari yang ke-7 kelahiran baginda, atuknya bernama Abdul Muttalib telah pun membuat akikah untuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah mendapat kenabian, baginda SAW membuat akikah sekali lagi untuk diri beliau. Dan apakah intipati di sebalik akikah? Iaitu untuk bergembira di atas kurniaan kelahiran yang Allah Ta'ala berikan. Dan baginda membuat akikah untuk diri baginda. Baginda bersyukur kepada Allah di atas kelahiran, kewujudan baginda di atas dunia ini. Allah pilih beliau untuk membawa cahaya, membawa petunjuk, membawa Al-Quran, membawa ajaran agama yang sempurna dan lengkap untuk umat manusia. Oleh kerana itu, berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'iyah dan juga ulama yang lain menyatakan seseorang itu boleh untuk melakukan akikah untuk dirinya sendiri. Walaupun dia sudah dilakukan akikah ketika dia kecil, ketika kita mencecah usia dewasa seperti ini, boleh tak kita membuat akikah untuk diri kita sendiri? Ya, masih disunnahkan, masih dianjurkan. Dan atau kemungkinan kita rasa sangsi, dulu mak bapak aku miskin, kalau nak sembelih ayam sempena kelahiran aku pun rasanya tak mampu. Ini kan lagi seekor kambing untuk aku kalau aku anak perempuan, 2 ekor kambing untuk aku kalau aku anak lelaki. Rasanya mak bapak aku tak sempat nak buat akikah untuk aku. Nah, persoalan, boleh tak kita buat akikah bersempena kelahiran kita di atas dunia ini? Ulama mengatakan boleh, dan masih dianjurkan untuk meraihkan hari yang ke-7 kelahiran. Walaupun kita dah umur 50 tahun, walaupun umur kita sekarang dah cecah 60 tahun, tapi kerana kita nak menyambut sempena kelahiran, masih ulama anjurkan untuk kita raihkan hari ke-7 kelahiran kita. Bagaimana kita nak tahu hari ke-7 kelahiran kita? Mudah saja, mudah. Kalau kita lahir hari Rabu, hari ke-7 kita hari Selasa sampai kiamat. Berapapun umur kita, kalau kita lahir hari Isnin, hari ke-7 kita hari Ahad. Kalau kelahiran kita hari Jumaat, hari ke-7 kita hari Khamis. Dianjurkan begitu. Tapi kalau seseorang nak buat Sabtu Ahad kena cuti, manakala lebih mudah orang nak datang. Ni akikah saya ni, umur 50 tahun, 60 tahun. Dulu mak bapak saya rasa confirm dia tak sempat buat akikah untuk saya. Saya buat akikah untuk diri saya sendiri. Dalam kitab fiqh, daripada segi hukum hakam, diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk kita sambut kelahiran diri kita. Kalau diperbolehkan sambut kelahiran diri kita, ini kan lagi sambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang baginda sendiri menunjukkan dengan pelbagai cara untuk bergembira di atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh hujah yang mengatakan tidak boleh menyambut maulid kerana ia tidak dilakukan oleh Nabi, segalanya telah dipatahkan dengan adanya hujah-hujah yang jelas daripada hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu alam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak atas kupasan ya yang penuh dengan hukumnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya nampak depan saya ini ada terpampang ayat Quran kat situ. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi malam ni banyak kita belajar tuan-tuan. Saya lahir hari Ahad, jadi hari ke-7 saya hari Sabtu. Ilmu baru tu, masya-Allah. Lepas ni boleh akikah, insya-Allah ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, maknanya jelas kepada kita, tak perlu kita risau untuk kita ya meraihkan hari keputeraan Nabi ni bila-bila. Sebenarnya tiap-tiap hari pun, tiap-tiap hari kita ingat Rasulullah ya. Bahkan insya-Allah besar fadilatnya. Baik, bila duduk dalam masjid ni tuan-tuan dan puan, terasa macam duduk dalam Masjid Nabawi.
Kan tengok tiang masjidnya, lampu-lampunya persis Masjid Nabawi ya. Tapi tak samalah fadilatnya dengan Masjid Nabawi dekat Madinah tu. Jadi bagus je orang desain masjid ni. Nak ceritanya tuan-tuan, bila kita sayangkan Rasulullah, tadi Ustaz Said Abdul Qadir menyebutkan tentang selawat kepada Nabi. Ada orang cinta pada Rasulullah, dia pergi umrah. Sebab apa? Nak duduk dalam Masjid Nabawi, nak rasa suasana dekat mananya tempat Nabi solat, dalam raudahnya, nak jumpa Nabi, yang menziarahi kubur Nabi. Itu antara amalan yang biasa orang lakukan. Jadi mungkin kita di Malaysia ni tuan-tuan, di negara kita ni, apa amalan yang boleh kita lakukan sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada selawat? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kasih pada Imam Muda Hasan yang mengungkapkan kerinduan kita pada Nabi SAW. Bila tengok tiang, tengok lampu pun teringat Nabi SAW. Itu tanda cinta, tanda rindu. Kan Nabi SAW pun ada bagi tahu tentang bagaimana antara umat baginda ada yang paling mencintai baginda, min asyaddi ummati li hubba, antara yang paling mencintai aku di kalangan umat aku adalah orang yang datang selepas daripada aku, yang mana mereka berharap untuk bertemu dengan aku walaupun walaupun terpaksa membelanjakan hartanya dan juga keluarganya. Maksudnya apa sahaja yang dia perlu korbankan nak jumpa Nabi SAW, dia sanggup lakukan. Yang penting aku dapat jumpa Nabi SAW. Itu tanda cinta. Cuma kalau boleh letak sekejap yang tu, saya nak tambah sikit je yang Ustaz Iqbal jawab tadi. Ada satu kaedah disebutkan al-ibrah bil musammayat la bil asma. Yang dinilai adalah pada konten, bukan pada namanya. Okey. Kalaulah nama tu tukarlah macam mana sekalipun, tengok isi dia apa. So kalau maulid Nabi SAW ini isinya adalah membacakan sirah baginda, isinya adalah berselawat pada baginda, isinya adalah memuji-muji baginda, isinya adalah makan-makan, jangan lupa kan, biryani ke apa ke kan, isinya adalah solat berjemaah dan sebagainya, maka ia adalah sesuatu yang dituntut. Sebab yang dinilai, yang dilihat adalah pada isinya. Nama boleh tukar, tak ada masalah. Tukarlah nama 1000 nama sekalipun, kan? Tukarlah nama lain pula lepas ni. Dia tak nak letak zikra Rasul, sebab orang kata zikra Rasul bid'ah. Nabi tak pernah buat. Tadi Ustaz Iqbal sebut Nabi pun, zaman Nabi pun tak ada majlis zikra Rasul. Ada tukar pula tahun depan, tazkirah pula contohnya. Tukar pula 1 tahun lagi, tukar lagi nama. Tukarlah nama apa pun, yang penting isinya. Kan? Jadi bila isinya betul-betul solid, betul-betul bertepatan dengan syariat, tak ada masalah. Al-ibrah bil musammayat la bil asma. Kita tukarlah apa pun, kan? Ni orang panggil kopiah ke, nak panggil lebay ke, orang nak panggil apa, macam-macam lagi nama yang lain kan. Imam Muda Hasan pun dulu jual kopiah juga. Yang pentingnya bendanya, kan? Apa benda tu? Tak kisahlah kau nak tukar, kau nak panggil songkok ke, nak panggil songkok haji ke, kopiah ke, lebay ke, dia tidak mengubah bendanya, kan? Okey. Itu satu. Yang berkaitan dengan ulangan demi ulangan yang disambut, Nabi SAW sendiri ulang-ulang sambut sesuatu perkara. Contohnya hari Ashura, Nabi sambut dengan berpuasa pada setiap tahun. Nabi tak kata, itu Nabi Musa dah selamat dulu, kan? Dulu-dulu sudahlah, biar ada orang je sambut, kita tak payah dah lah sambut. Nabi SAW pada setiap tahun puasa pada hari Ashura, menyambut kegembiraan dengan selamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun. Okey. Bahkan hari Jumaat kita sambut tiap minggu. Hari ni hari Jumaat kita sambut siang tadi. Hari Jumaat menjadi mulia, salah satu sebabnya kata Nabi SAW, fihi khuliqa Adam.
pada hari Jumaat diciptakan Adam. Habis Nabi Adam diciptakan bila? Lama beribu tahun dulu. Tak payahlah jadikan hari Jumaat itu mulia. Dia sambut, dia lahir lama dah, beribu tahun. Hari Jumaat pada setiap minggu menjadi mulia. Salah satu faktornya kerana Nabi Adam diciptakan. Banyak lagi lah sebenarnya kalau nak ceritakan dalil. Itu pasal kadang-kadang orang kata dengan dia orang ni yang lawan dengan majlis maulid ni, mereka tidak berhajat kepada dalil, tapi mereka berhajat kepada hidayah dan taufik daripada Allah. Itu je. Sebut je lah beribu dalil sekalipun, dia tak nak juga. Tak apalah, biar je lah. Kan? Doa je lah. Kan? Mudah-mudahan Allah pilih kita dan mereka di kalangan yang mencintai Nabi SAW. Tak usah bergaduh, sebab Nabi tunjukkan akhlak yang mulia, dan yang paling dekat dengan Nabi SAW juga adalah orang yang paling berakhlak, yang paling baik akhlaknya. Tadi bila kita sebut tentang tanda kecintaan pada Nabi SAW, bila kita sebut tentang cinta pada Nabi, tengok tiang pun teringat Nabi SAW, tengok lampu pun teringat. Ini memang salah satu daripada tanda cinta. Sebab orang yang mengasihi memang dia nak sangat bertemu dengan orang yang dia kasihi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Satu, kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi. Setiap orang yang mengasihi, dia akan suka bertemu dengan orang yang dia kasih. Dia sanggup belanja apa saja nak jumpa dengan orang yang dia sayang. Kita kadang-kadang, sebahagian daripada tuan-tuan balik kampung hadap jam berbelas-belas jam pun sanggup, sebab nak tengok senyuman manis yang terukir di wajah ibu. Sebab sayangkan ibu, sanggup redah jam macam tu sekali. Balik ke Kelantan 16 jam. Ada, ya Allah, terkejut saya dengar. Biar betul 16 jam dalam kereta. Ya, 16 jam dia kata. Kan? Sanggup dia buat begitu sebab apa? Sebab nak tengok senyuman manis ibu tu. Dia tak cakap, kenapa kau sanggup redah jam tu? Nak beli periuk kat rantau panjang. Takkanlah nak beli periuk sanggup dia redah jam macam tu sekali. Sebab dia rasa benda tu kecil. Tapi sebab yang dia nak jumpa tu satu perkara yang besar, iaitu ibu dia. Nak tengok senyuman ibunya. Sanggup dia redah traffic jam begitu dahsyat sekali. Saya boleh dengar je lah. Saya balik kampung memang tak kena jam, insya-Allah. Kan? Ayah saya duduk setapak je. Kan? Memang confirm tak jam je. Hari raya lagi tak jam. Kan? Dah lah dekat setapak je tuan-tuan, tak payah banyak tapak pun. Kan? Ni tempat paling dekat kat Malaysia sekali. Jadi tapi saya dengar je lah orang cerita kan. Oh, kena jam berbelas-belas jam. Ya Allah, tanda cinta. Tanda cinta. So sekarang ni tanya, kita sanggup nak jumpa Nabi SAW dengan apa sahaja. Sanggup kita belanja apa saja nak jumpa Nabi SAW. Di dunia, kita usaha nak bersama dengan Nabi SAW. Satu, dalam majlis-majlis yang ada padanya selawat pada Nabi SAW. Majlis-majlis maulid, majlis bacaan hadis, majlis-majlis yang dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Kita selawat pada baginda, kita bagi salam pada baginda, baginda jawab salam kita. Betul? Kita nak Nabi jawab salam kita. Kita mesej orang tak jawab pun kadang-kadang terasa sentap. Kenapa aku mesej, aku bagi salam, dia tak jawab. Ini Nabi SAW jawab salam kita. Takkanlah kita rasa benda tu biasa-biasa aja. Jadi banyakkan hadir majlis-majlis demikian. Sebab kita nak bersama dengan baginda. Kita nak bila kita bagi salam, baginda jawab salam kita. Tak kisah kita kat mana sekalipun. Kita ada kat USJ sekarang ni, Nabi SAW jawab salam kita. Kan? Kemudiannya kita berusaha untuk pergi. Usaha untuk pergi. Kalau kita mampu kumpul duit untuk pergi ke Madinah. Kumpul duit untuk pergi ke Madinah. Para ulama, mereka sanggup belanja macam mana sekalipun nak pergi ke Madinah. Bahkan sebahagian ulama hadis yang besar, dia kata apa? Daripada aku mengerjakan tawaf ataupun umrah 700 kali, lebih aku suka pergi ke Madinah satu kali. Maknanya sebab apa? Sebab nak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. So pergi ke Madinah, kan? Dan tentulah kita nak buat umrah lah, kan? Kumpul duit. Kalau rasa-rasa, mahal Ustaz sekarang ni harga 6-7 ribu, kumpul duit untuk pergi, kan?
Kita jumpa sahabat-sahabat kita orang Pakistan. Saya pernah jumpa satu orang Pakistan di sana. Dia bagi tahu dia kumpul duit selama 30 tahun untuk datang. 30 tahun dia kumpul duit untuk beli tiket aja. Dapat beli tiket, alhamdulillah, terbang. Kan? Itu tanda cinta. Habis saya tanya, tak ada hotel, makan, minum semua? Dia kata tak apa, kita tetamu Allah, Allah sediakan. Confident dia. Betul. Orang kita, oh mahal lah pergi umrah, 6,000, 7,000. Handphone dekat tangan, iPhone 14. Jadi macam mana agaknya kita boleh kata mahal kalau kita masih lagi sebenarnya tak berusaha sedaya upaya. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Nabi SAW. Cinta akan menyebabkan kita memang nak jumpa Nabi. So Nabi SAW dah ajar. Antara caranya adalah kita banyakkan atau hidupkan sunnah baginda. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku dalam syurga. Hadis ini ulama bahaskan dari segi statusnya, tetapi dari segi matannya ia adalah sesuatu yang sahih. Sebab antara bukti kecintaan seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah menghidupkan sunnah baginda. So tengoklah pada diri kita, pada keluarga kita, pada kejiranan kita, pada masjid kita, pada masyarakat kita, apa lagi sunnah yang belum dibuat yang kita nak buat. Bulan Rabiul Awal, sana sini orang cerita tentang Nabi SAW. Sekali bulan Rabiul Awal tak bertambah sunnah yang kita lakukan, sayanglah. Sebab bulan inilah sepatutnya yang jadikan kita lebih bersemangat untuk menambahkan cinta dan menambahkan sunnah kita, sunnah Nabi SAW yang kita lakukan. Bulan ni lah. Kalau bulan ni yang orang semua cerita pasal Nabi pun tak ada kesan pada kita, tak ada efek, risau kita, takut hati kita dah jadi keras. Tak peduli pun. Orang bercakap pasal Nabi pun tak apa. Dah berpuluh-puluh kali dah kita jumpa bulan Rabiul Awal dalam hidup kita. Masuk Rabiul Awal, keluar Rabiul Awal, sama ke? Kalau sama, maknanya rugilah kita. Kan? Biar ada perubahan. Maka bulan Rabiul Awal, cuba tambahkan sunnah Nabi SAW yang kita nak buat sepanjang hidup kita. Kita kira, ataupun kita sendiri yang list down. Okey, mulai bulan ni, apa dia yang aku nak tambah sunnah Nabi SAW dalam hidup aku? Yang aku akan buat istiqamah. Aku usaha untuk istiqamah. Apa-apalah tuan-tuan, sunnah ni terlampau banyak kan? Beribu-ribu sunnah daripada kita bangun tidur sampai tidur balik. Beribu-ribu sunnah. Carilah 3, 5 daripada sunnah yang okey, mulai tahun ni, Rabiul Awal tahun ni, aku akan buat selama-lamanya. Jumpa Rabiul Awal tahun depan, tambah lagi 5 lagi contohnya. Jumpa Rabiul Awal tahun satu lagi, tambah lagi 5. Katakanlah Allah panjangkan umur kita lagi 20 tahun, 5 kali 20, 100 sunnah Nabi SAW yang kita dah tambah bermula daripada tahun ini. Tak campur lagi dengan sunnah-sunnah yang kita dah buat sebelum-sebelum ni lagi. Kan? Maknanya kita dah tambah lagi 100 sunnah Nabi SAW yang kita buat secara konsisten. Boleh, insya-Allah tuan-tuan. Carilah, fikir, okey, sunnah apa aku nak buat, kan? Sesimpel-simpel daripada bangun tidur, doa apa nak baca bangun tidur. Simple masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan ke, pakai slipper kaki kanan ke, kan? Benda-benda simple. Tapi selagi mana ianya adalah sunnah, pasti ada keselamatan dan kejayaan untuk kita, kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Tambah lagi tanda cinta kita pada Nabi SAW adalah kita nak cuba makin mengenali baginda SAW. Sentiasa usaha untuk menambahkan kenal kita pada baginda. Sayyidina Ali kata Nabi SAW ni antara sifat baginda adalah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang bercampur dengan baginda untuk mengenali baginda akan mencintai baginda SAW.
Tak kenal maka tak cinta memang pasti berlaku pada Nabi SAW. Berbeza dengan orang lain. Orang lain kadang-kadang tak kenal maka tak menyampah. Dia dulu tak kenal elok aje, bila dah makin kenal, ya Allah menyampahnya aku dengan ini kan. Dengan Nabi SAW pasti cinta kalau benar-benar kita kenal dengan hati kita kan, kenal Nabi SAW. So belajar, cari, ambil tahu. Sayang kita dekat masjid, kita datang masjid tiap hari, tapi orang tanya pasal Nabi SAW pun kita meraba-raba lagi kan. Hari tu saya forum, tuan-tuan kenal Ustaz Nazmi Smackdown kan? Ustaz Nazmi Karim. Saya forum dengan dia. Depan ni budak-budak. Kebetulannya jemaah surau tu dia suruh budak-budak duduk depan kan? Jadi yang orang tua semua seat VIP lah kan, sandar kat dinding dengan tiang kan. Budak-budak duduk depan ni. Ustaz Nazmi pula, dia punya cara ceramah, dia suka tanya soalan. Jadi dia pun tanya, nama bapa Nabi apa? Abdullah. Nama datuk Nabi apa? Ada budak-budak jawab, ada yang tak jawab. Abdul Muttalib ke Abu Talib? Abu Talib. Abu Talib ke Abdul Muttalib? Abdul Muttalib. Abdul ke Abu? Abu. Sudah kan, dah pening-pening dah kat situ. Mak Nabi nama siapa? Aminah. Aminah binti. Kan senyap. Pakcik Nabi nama siapa? Abu Lahab. Abu Lahab jadi kenal kan. Pakcik Nabi yang lain nama siapa? Tak tahu. Siapa susukan Nabi? Kan satu-satu Ustaz Nazmi tanya. Jadi bila dia tanya banyak yang tak erti jawab, banyak yang tak jawab. Waktu tu dia tengking, dia kata, ini pun kau nak kata bid'ah sambut maulid, kata. Soalan-soalan basic macam ni pun tak tahu lagi. Ada budak saya nangis lagi. Dia kata, tak marah, Ustaz tak marah kamu. Tapi nak ceritanya, yang dewasa-dewasa kat belakang tu cerita kat saya pula. Sebab Ustaz Nazmi habis je forum, dia terus gerak balik. Saya minum dengan jemaah. Dia orang kata, mujur ada budak-budak tu kat depan, dia kata. Sebab yang kena tanya budak-budak, tak jawab pun budak-budak tak reti jawab, tak apa. Kalau kita lah yang duduk kat depan tu pun serupa juga, tak tahu jawab yang sebenarnya. Tuan-tuan, risau kita dah umur berapa dah, pengetahuan kita yang basic pasal Nabi SAW pun masih lagi lemah kan? Kalau ditanya Nabi SAW lahir pada hari apa pun, kadang-kadang ramai yang masih belum boleh jawab. Hari tu dia orang buat satu style tanya-tanya soalan ni, buat kat internet. Mujurlah style tanya soalan tu macam ni. Nabi lahir hari apa? A. hari Senin, B. hari raya, C. hari Merdeka, D. hari Malaysia. InsyaAllah boleh jawab hari Senin. Kalau bagi pilihan tu hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, sudah pening. Pasal apa? Kita masih belum betul-betul mencintai Nabi SAW yang sebenar-benarnya. Kalau betul sayang pada Nabi SAW, mesti kita nak makin kenal baginda. Dan kita akan utamakan untuk hadir majlis-majlis yang mengenalkan kita pada Nabi SAW berbanding dengan yang lain. Kita akan utamakan perkara-perkara tersebut. Sebab aku nak makin kenal Nabi SAW. Dan antara tanda cinta pada Nabi SAW yang terakhir sekali, yang disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, beliau letakkan satu kaedah umum ya. Beliau sebutkan secara detail lepas tu, tapi ada satu kaedah umum. Kaedah umum dia kata, orang yang berkasih, dia akan lebih suka bersetuju dengan orang yang dikasihi berbanding dengan berselisih dengan orang yang dikasihi. Itu kaedah umum dalam percintaan. Orang kalau kita sayang, kita akan lagi suka bersepakat berbanding dengan berkelahi, berselisih, bermasa muka. Kan? Kalau sayang macam tu. Kalau tak sayang, tak kisah sangat. Tuan-tuan, pagi tadi kalau berselisih dengan isteri,
satu hari jadi tak best. Tapi kalau pagi tadi bersisih dengan kereta lain, kan, sepatutnya aku masuk dulu, dia masuk belah depan. Contoh, bersisih masa muka dengan kereta depan, sampai kat pejabat lupa dah, kan, peduli apa. Tak adalah sampai ke petang masih masa muka lagi. Kenapa ni kau bergaduh dengan siapa? Dengan driver kereta satu lagi. Kau kenal ke dia? Tak. Tak ada. Sebab kita tak sayang, kita tak kisah bersisih. Tapi kalau sayang, bersisih tu memberi kesan pada kita. So dengan Nabi Muhammad SAW, kita tanya pada diri kita, sejauh mana kita bersetuju dengan baginda, bersepakat, kita nak buat apa yang baginda ajar, ataupun kita selalu bersisih dengan apa yang baginda ajar. Kalau kita sayang pada Nabi SAW, mesti kita lebih banyak nak bersetuju dengan baginda berbanding dengan bercanggah dengan baginda. Dan kita terus menerus nakkan supaya baginda suka, baginda senyum. Tanya pada diri kita, kalau Nabi SAW tengok aku, Nabi senyum ke Nabi sedih? Kalau Nabi tengok aku pada malam ni, Nabi senyum ke Nabi sedih? Kalau Nabi tengok keluarga aku, anak-anak aku, Nabi senyum ataupun Nabi sedih? Kalau Nabi tengok masyarakat aku, kejiranan aku, Nabi senyum ataupun Nabi sedih? Nabi tengok umat baginda pada hari ini, dari timur sampai ke barat, Nabi senyum ataupun sedih? Dengan perpecahan yang berlaku dalam masyarakat, dalam umat Nabi SAW di mana-mana, adakah Nabi seronok ataupun Nabi akan sedih? Kita sebagai pencinta pasti kita nak menggembirakan yang dicintai, iaitu Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, apa yang Ustaz Sayyid Abdul Qadir sebutkan tadi sebenarnya macam tuju kat saya juga tu. Maksudnya, betul tak kita ni cintakan Rasulullah? Betulkah aku ini benar-benar mengenali Rasulullah? Dan kita kata kita sayang Nabi, mungkin banyak lagi benda yang kita tak tahu tentang Rasulullah. Cara makan Nabi, cara duduk Nabi, terlalu banyak. Dan banyak benda yang kita tak ikut pun. Bukan tuan-tuan dan saya, hatta pakai kasut slipper pun ada sunnah dia. Masuk toilet, sekecil-kecil perkara tu, adakah kita ikut? Ke main langgar je? Tak, tu nak kata tu, kalau benar kita sayang Rasulullah, setiap perkara yang Nabi buat. Contoh tuan-tuan ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dekat mana Nabi solat, dekat situ dia nak solat. Dia nak tiru dekat mana Nabi berdiri, kat situlah dia nak berdiri. Apa yang Nabi buat, itu dia buat, sebiji-sebiji. Nampak? Setiap inci, setiap perbuatan tu dia nak ikut. Masya Allah, itu sahabat. Sebab sahabat tu sayangkan Nabi. Itu persoalannya kita ni, yang kita kata sayang Rasulullah, sayang. Kalau orang hina Nabi, kita antara orang yang paling awal membantah, membangkang dan sebagainya. Tapi persoalannya, adakah kita benar-benar sayangkan Rasulullah? Ya. Hadirin hadirat dalam sekalian, boleh ke sikit lagi ni, boleh kan? Minta izin. Tuan-tuan sayang Nabi kan? Boleh ke esok cuti kan? InsyaAllah yang terakhir tuan-tuan ya. Untuk yang terakhir ni mungkin kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Iqbal, bagaimana orang kata apa, kita sayang ke Rasulullah, kita tak sempat jumpa Nabi pun ya. Dan baru-baru ni senang cerita tuan-tuan kan, agak kecoh lah dia perkatakan berkaitan dengan kehadiran cicit Nabi. Jadi macam mana ulasan Ustaz, pandangan Ustaz berkaitan bagaimana boleh tak kita memuliakan cicit Nabi? Adakah itu sebahagian daripada tanda kita cintakan Rasulullah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hasan. Soalan yang ditanyakan adalah, adakah di dalam kita mencintai ahli keluarga Rasulullah dan memuliakan cucu cicit keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah itu sesuatu yang dituntut di dalam agama? Baik, sebelum saya ingin menjawab persoalan tersebut, ada beberapa perkara yang saya ingin berikan perkongsian dan penjelasan berkenaan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
cucu cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada persoalan ataupun ada pihak yang mempertikaikan, adakah masih ada cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika ini, pada zaman ini? Zaman telah berlalu lebih daripada 1400 tahun. Bukankah bau-bau bacang keturunan Nabi semua itu sudah habis meninggal dunia ketika peperangan Karbala? Bukankah seluruh ahli keluarga ataupun keturunan Nabi dipanggil sebagai Ahlul Bait? Di dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa hadis, ahli keluarga Rasulullah dan keturunannya dipanggil sebagai Ahlul Bait. Nama lain pula dipanggil sebagai Itrah An-Nabi. Dan nama lainnya adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah mereka ini masih benar-benar wujud di tengah-tengah kita? Adakah masih kekal lagi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pembantaian besar-besaran massacre yang berlaku di Karbala? Berpuluh-puluh ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikut Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ke Karbala dibunuh, dibantai habis-habisan, dicantas, dipenggal kepala. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sendiri dipenggal kepalanya. Maka adakah masih ada lagi zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman ini? Adakah masih wujud keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman moden ini? Orang-orang yang nama mereka Sayyid dan juga Syarifah, ada digelar daripada kalangan ilmuwan, mereka dipanggil Habaib ataupun Habib, yang disebutkan bahawa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah masih benar masih wujud setelah pembantaian Karbala? Bukankah bau-bau bacang keturunan Nabi semuanya sudah meninggal dunia? Tidak ada lagi keturunan Nabi pada zaman ini. Tidak ada. Khalas. Maka persoalan itu dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Tabrani dan juga kitab-kitab hadis yang lain dengan sanad yang kuat. Bahkan di dalam kitab-kitab sahih, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dunia ini tidak akan kiamat. Walaupun dunia ini tinggal 1 hari sahaja baki umurnya untuk menemui kiamat, ianya tidak akan kiamat melainkan satu orang lelaki daripada keturunanku, satu orang lelaki daripada zuriatku, cucu cicitku. Di akhir zaman akan muncul yang namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan dia akan memimpin dan mengisi dunia ini dengan keadilan, seperti mana dunia sebelum itu penuh dengan kedurjanaan dan kezaliman. Dan gelarannya adalah Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama ayahnya seperti nama ayah Nabi, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahawa di akhir zaman, ketika pelbagai sistem rosak, sistem dirogol, sistem diperkosa, sistem apa? Sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pembankan, sistem pinjaman, sistem pentadbiran, sistem politik, sistem legislatif, sistem ekonomi, sistem pertanian, dan pelbagai sistem perundangan apabila telah rosak di dunia ini, di merata dunia, baik negara Islam maupun negara bukan Islam, sistem-sistem ini sudah rosak. Sistem pelajaran rosak, sistem pendidikan rosak, perundangan rosak, ekonomi rosak. Ya, daripada atas sampai ke bawah sistem rosak. Siapa yang akan fix up semua sistem-sistem ini? Seluruh dunia yang sistem sedang rosak ni, siapa yang akan meletakkan setiap sistem pada tempatnya yang betul dan tepat? Itu namanya adil.
Adil adalah meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya, meletakkan setiap sistem pada tempatnya yang tepat, perundangan pada tempatnya yang betul, politik pada tempatnya yang betul, pendidikan pada tempatnya yang betul. Bayangkan kalau pendidikan diletakkan pada tempatnya yang betul, sudah tentu subjek agama Islam tidak akan dianaktirikan dalam sistem pendidikan kita. Baik sekolah rendah maupun sekolah menengah tidak akan dianaktirikan, tidak akan dipandang terpinggir berbanding pelajaran sains, pelajaran BI, pelajaran BM, pelajaran matematik, admaths, fizik, kimia. Yang ini kalau lemah pelajaran dihantar tuition, hantar kelas tambahan. Kenapa? Untuk lulus supaya mereka dapat menara gading. Tapi subjek agama, dan berapa banyak subjek agama pada setiap minggu dalam sekolah. Maka sistem pendidikan apabila tidak diletakkan pada tempatnya yang betul, maka murid-murid yang keluar daripada sistem ini akhirnya tidak membawa akhlak yang benar, tidak membawa adab yang betul, bahkan mungkin akan menyaksikan keruntuhan moral, keruntuhan akhlak yang sangat kritikal kerana sistem-sistem ini tidak diletakkan pada tempatnya. Dan saya mengambil satu contoh sistem tadi. Siapa yang akan fix up dan meletakkan? Rasulullah mengatakan, satu lelaki daripada keturunanku, dia akan fix up segalanya. Namun begitu, kita tak perlu tunggu untuk Al-Mahdi keluar dahulu baru kita nak tunggu beliau fix up semuanya. Ulama mengatakan sebelum Al-Mahdi keluar, kita sudah pun membuat kerja-kerja untuk membantu nanti Al-Mahdi yang akan muncul untuk melakukan apa sahaja posisi yang kita ada untuk betulkan sistem-sistem tersebut. Seseorang yang mempunyai channel yang betul untuk betulkan sistem pendidikan, maka dipersilakan untuk dia perbetulkannya. Seseorang yang berada posisi yang strategik dan juga baik untuk betulkan sistem perbankan, sistem pinjaman, sistem loan, sistem ekonomi, sistem perdagangan, sistem perniagaan, maka dia mempunyai kedudukan, mempunyai posisi, mempunyai martabat yang dapat membetulkan sistem-sistem itu daripada dalam dengan cara yang betul, maka dia perbetulkan. Seseorang yang mempunyai kedudukan untuk betulkan sistem perundangan, sistem politik, maka dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, skill, kemahiran dan kemampuan, maka dia gunakan dengan channel yang betul, dengan adab yang betul untuk membetulkannya. Ya, Al-Mahdi akan fix up segalanya, bukan sahaja di dunia Arab, bukan sahaja di dunia negara Islam, seluruh dunia timur dan barat akan ikut kepada satu pemimpin Al-Mahdi namanya. Dan kemudian ia akan disaksikan seluruh umat manusia akan ikut pula Nabi Isa AS yang akan turun selepas Al-Mahdi. Maka Rasulullah telah memberi khabar bahawa adanya lelaki daripada keturunannya di akhir zaman. Adakah kita menyangka bahawa seluruh keturunannya sudah meninggal dunia ketika Karbala, dan di pertengahan ini langsung tidak ada keturunan Nabi di atas dunia ini, kemudian muncul Al-Mahdi? Daripada mana datangnya Al-Mahdi di akhir zaman yang Rasulullah kata lelaki daripada keturunanku? Daripada buluh betung? Muncul daripada buluh betung? Muncul daripada laut seperti Aquaman? Ataupun muncul seperti daripada langit macam Mr. Bean? Begitu munculnya. Langsung tidak ada bapa, tidak ada atuk, tidak ada moyang sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nama keturunan itu ada salah silahnya sehingga kepada Nabi SAW. Dan orang-orang Arab sangat menjaga nasabnya. Kerana itu kita dapat tahu mereka mempunyai perekodan bagaimana nasab mereka ditulis daripada zaman ke zaman sampai mereka dapat detect sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti mana keturunan raja-raja yang mempunyai silsilah. Saya ambil contoh satu raja di tempat kita ini, Sultan Perak. Kita dapat mengetahui Sultan Perak ni bin apa sampai ke Parameswara. Kerana apa? Kerana memang orang-orang daripada kalangan bangsawan, kalangan raja, silsilah keturunan mereka dijaga dan direkodkan secara rapi. Dan tradisi ini terdapat di dunia Arab. Orang-orang Arab lebih lagi orang-orang yang mempunyai pertalian keturunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan pendedahan awal saya pada perkara ini ketika saya masih kecil, saya lihat atuk saya daripada keturunan Arab, sangat menjaga rekod salasilah. Saya lihat beliau tulis nama, membuat pokok-pokok salasilah. Umur beliau ketika itu lebih kurang 82 tahun. Maka saya tanya atuk saya, Tok Habib, buat apa Tok? Ya. Maka kata buat silsilah keturunan, nak lepas ni nak pas pada anak-anaknya. Beliau ada anak-anak yang lain, beliau nak pas, dan dia nak wasiatkan anak-anaknya itu nanti buat silsilah baru pas pula pada keturunan selepasnya. Dan demikianlah ketika saya berada di Hadramaut, Yaman, saya dapat lihat perekodan yang lebih terperinci tentang keturunan Nabi Muhammad SAW, terutamanya yang sebelah Sayyidina Hussein, mempunyai perekodan nasabnya. Kemudian ada organisasi lain yang berada di Maghribi dan tempat yang lain yang menyimpan rekod nasab daripada Sayyidina Hasan. Maka hakikatnya adalah keturunan Nabi itu masih wujud di kalangan kita, dan Nabi SAW bersabda dalam Musnad Ibn Hibban yang bermaksud, demi Allah zat yang memegang nyawaku, tidak beriman, yakni tidak sempurna iman kalian selagi kalian mencintaiku, dan tidak sempurna kecintaan kalian kepadaku melainkan kecintaan kamu kepada ahlul baitku, iaitu ahli keluargaku. Barang siapa yang bermusuh dengan mereka bermakna dia bermusuh denganku. Barang siapa yang berdamai dengan mereka bermakna dia berdamai denganku. Dan barang siapa yang mengganggu ahlul baitku, mereka menggangguku. Siapa yang menggangguku, dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, nampaknya masa tidak mengizinkan, bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa dua perkara yang berat yang aku tinggalkan untuk umatku, apabila kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah itrati ahlul bait, iaitu ahli keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah daripada hadis sahih Muslim, dan juga ia adalah hadis yang sahih. Ianya lebih kuat sanadnya berbanding dengan hadis yang sentiasa kita dengar bahawa dua perkara yang ditinggalkan buat kalian, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis dengan riwayat Al-Quran dan Sunnah adalah riwayat yang daif kerana ianya adalah riwayat mursal, dan ianya tidak ada dalam kutubus sittah, tidak direkodkan dalam mana-mana kitab sahih hadis. Ianya direkodkan dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang mursal, iaitu sanad yang terpotong, tidak diketahui sahabat yang merekodkannya. Maka ianya jatuh pada sanad yang daif. Akan tetapi tidak ditolak begitu sahaja hadis yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah, kerana ia dapat membantu untuk mensyarahkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang sebenarnya adalah Al-Quran dan Ahlul Bait, yakni keturunan Nabi Muhammad SAW. Mullah Ali Qari mengatakan berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa dua perkara yang Rasulullah tinggalkan sebagai pusaka yang berat untuk umat ini, sebagai pedoman dan sebagai petunjuk, adalah Al-Quran, Kitabullah, dan yang kedua adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Dan mereka Allah Ta'ala kurniakan tanggungjawab yang lebih untuk memelihara Al-Quran, untuk menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupan mereka, untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana untuk mengamalkan Al-Quran. Kerana itu Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan terpisah sehingga kedua-duanya bertemu kembali di Al-Kautsar, kata Rasulullah SAW, di kolam Al-Kautsar. Seperti mana kolam Al-Kautsar dengan sekali teguk seseorang itu tidak akan dahaga buat selama-lamanya, demikian seseorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan kitab Al-Quran dan Ahlul Bait, iaitu keturunan Nabi SAW, ianya tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan sesat selama-lamanya. Bayangkan dunia ini akan ditutup tirainya dengan kehadiran seseorang yang akan mengisi sistem dengan keadilan. Itu adalah daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka memuliakan para Ahlul Bait Nabi SAW mempunyai kunci yang besar. Kunci yang besar untuk kita memahami Nabi Muhammad SAW. Sahibul bait adra bima fihi, orang-orang yang daripada kalangan ahli keluarga rumah itu lebih memahami hal ehwal
ahli keluarganya, maka ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan kefahaman ilmu kepada mereka untuk memahami agama Rasul yang dibawa oleh Rasulullah dengan lebih mendalam lagi. Mula Ali Qari mengatakan bukan bermakna kita tidak boleh belajar ilmu daripada orang lain, tidak, tetapi ini adalah sebagai suatu petunjuk jika apabila kita berada dalam keadaan kekeliruan, kita nak lihat yang mana satu, yang ini dikata ikut Al-Quran dan Sunnah, yang ini pun dikata ikut Al-Quran dan Sunnah, yang ini dikata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ini pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sudah pun memberi formulanya, ikut kepada daripada kalangan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas ajaran yang hak. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur pada Allah ya atas perkongsian yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Iqbal dan juga Ustaz Said Qadir Al-Jufri. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, kita pun telah sampai ke penghujungnya. Saya kira untuk mengakhiri ini, saya nak mengajak hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita selawat, boleh? Tapi kita selawat 2-3 kali, kemudian kita berhenti insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa alihi wa sahbihi barik wasallim. Di sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang baik daripada Allah, yang lemah atas kekurangan kelemahan di kami sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi al hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.